Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatika Syawana binti Yaakob akan membentangkan mengenai individu tanpa dokumen di Sabah. Individu tanpa dokumen adalah merupakan seorang yang tidak dianggap mempunyai negara oleh mana-mana negeri di bawah kuasa Undang-Undang Artikel 1 Konvensyen 1954 iaitu berkaitan dengan orang tanpa kerakyatan. Di Sabah, setiap orang golongan stateless ini sering berada di dalam kawasan Kota Kinabalu, Semporna, Tawau dan Lahad Datuk. Bagi seseorang individu yang tidak diiktiraf sebagai warga negara oleh mana-mana wilayah atau negara, kekabulan identiti ini menjadikan mereka salah satu golongan yang paling rentetan di dunia. Sesebuah negara atau pemerintah tidak terikat secara sah dengan individu tanpa kewarganegaraan. Tanpa kewujudan dokumen kewarganegaraan, pihak kerajaan tidak mempunyai sebarang tanggungjawab terhadap individu tersebut untuk memberikan hak-hak asasi seperti akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, pekerjaan, pilihan tempat tinggal maupun perlindungan. Pertama adalah punca stateless iaitu ketiadaan kewarganegaraan bergenerasi. Ibu bapa atau keturunannya tidak mempunyai kewarganegaraan sehingga anak-anak mereka akan mewarisi status tanpa kewarganegaraan. Tiada bukti yang sah dari sudut undang-undang dalam bentuk dokumen untuk menyatakan bahawa individu tersebut ialah keturunan rakyat Malaysia. Kedua adalah dari perkahwinan yang tidak diiktiraf. Prinsip jus yang dipatuhi oleh Malaysia bagi memiliki taraf kewarganegaraan, seseorang individu itu harus dilahirkan di Malaysia daripada sebuah perkahwinan yang sah, di mana sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa merupakan warga negara Malaysia atau mempunyai status kediaman tetap. Seterusnya adalah kurang pengetahuan, keengganan untuk mendaftarkan kelahiran anak mereka atau kekurangan kesedaran mengenai kepentingan dokumentasi kewarganegaraan. Kebanyakan individu yang sebenarnya layak diberikan status kewarganegaraan tidak tahu cara-cara untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan. Keempat adalah kos permohonan yang tinggi, di mana individu tanpa dokumen ini terpaksa berhadapan dengan proses permohonan yang panjang, di mana penduduk Sabah tanpa dokumen kewarganegaraan yang khawatir akan diusir, lalu mereka sekaligus mengelak proses permohonan tersebut. Ini adalah impak ke atas individu tanpa dokumen di Sabah. Pertama adalah pertempatan, di mana komuniti individu tanpa dokumen di Sabah ini sebahagian besarnya merupakan rantaian suku kaum Bajau Laut yang tinggal di pesisiran timur Laut Sabah, terutama di daerah Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datuk. Masyarakat Bajau Laut di Semporna mempunyai perkampungan seperti Kampung Bangau-Bangau, Pulau Bumbung, Pulau Omdal dan Pulau Mabul di perairan sepadan Filipina, tetapi tiada perkampungan di Bajau Lahad Datuk. Tinggal di dalam perahu atau membina rumah di atas laut bersumberkan kayu-kayuan. Bagi masyarakat palaut darat, mereka tinggal di sudut-sudut bangunan dan kaki lima beralaskan kotak-kotak terbuang. Jauh daripada arus pemodenan, pembangunan di mana hidup dalam keadaan kemiskinan. Pekerjaan pula, individu tanpa dokumen atau stateless tidak diberikan pekerjaan secara formal disebabkan tidak mempunyai kad pengenalan maupun dokumen-dokumen diri. Secara turun-temurun, golongan bajau laut di Sabah ini bergantung hidup dengan hasil laut tersebut dijual, di mana secara puratanya hasil jualan hanya sekitar RM10 hingga RM15 sehari. Walau bagaimanapun, sejak Lahad Datuk diletakkan di bawah zon keselamatan pantai timur Sabah, masyarakat ini berhadapan dengan kesukaran dalam mencari ikan kerana sekatan sepadan. Oleh itu, anak-anak kecil dan ibu-ibu berhijrah keluar bandar untuk meminta sedekah bagi meneruskan kelangsungan hidup sehari-harian mereka. Masyarakat palaut di darat pula mereka berkeliaran untuk meminta sedekah atau mengemis sehingga tidak akan mencuri demi kelangsungan hidup. Masyarakat tanpa kewarganegaraan ini mempunyai pendapatan yang rendah
daripada indeks kemiskinan negara berjumlah RM2,208 Malaysia. Adalah dari segi pendidikan, di mana ia tidak diberikan kelayakan dalam menuntut ilmu. Kedua, tidak mendapat pendidikan secara formal. Ketiga, peningkatan kadar buta huruf. Dan yang keempat adalah serba kekurangan dan bantuan serta tercicir dari pendidikan. Akan membentangkan mengenai usaha dan langkah. Usaha dan langkah yang boleh diambil adalah pertama, dengan merujuk dan mengkaji semula polisi undang-undang negara. Kedua, dengan mencari kaedah penyelesaian secara pragmatik. Ketiga, mengukuhkan komitmen dalam memberikan takrif kewarganegaraan kepada setiap kanak-kanak yang tidak didokumentasi. Dan keempat adalah merujuk kepada kedutaan Filipina dan Indonesia agar dapat mencari ruang mempercepatkan proses pemberian dokumentasi. Kesimpulannya dapat dilihat, walaupun masyarakat tanpa kewarganegaraan dikategorikan sebagai populasi yang tidak kelihatan dan hak asasi manusia diabaikan, ramai yang enggan berduduk diam tanpa melakukan apa-apa. Isu individu tanpa dokumen ini harus diambil berat dan mencari langkah penyelesaian dengan cepat dalam membendung perkara ini dari terus tiada penghujungnya. Ketiga, pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil tindakan sewajarnya dengan menganalisis kembali dasar Undang-Undang Malaysia dalam dokumen Konvensyen 1954 berkaitan status orang tanpa kerakyatan. Kebajikan individu tanpa dokumen di Sabah sekaligus menjejaskan